صل على سيدنا اللهم صل على سيدنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم يسر علينا ولا تعسر علينا الله ربنا تمم لنا بخير أعمالنا يا أرحم الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وإخوانه وزرياته وأهل بيته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين بخصوص إلى إمامنا المكرم إمام أبو حميد محمد بن محمد الغزالي وإلى شيخنا المكرم شيخ داود بن عبد الله الفطاني ورحمهم الله وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا ولكافة المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Alhamdulillah Thumma alhamdulillah Wa syukru lillah. Segala puji bagi Allah Ta'ala yang melimpahkan bagi kita akan hidayah dan taufiknya, lalu dapat kita kembali ke rumah Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk mengabdikan diri kita kepada Allah, untuk kita menjalankan pengabdian kita pada Allah. Semuanya itu adalah kerana hidayah dan taufik Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala terus menerus mengurniakan bagi kita akan hidayah dan taufik. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penghulu bagi sekalian anbiya wal mursalin yang diutuskan kerana rahmat untuk sekalian alam. Tidak lupa bagi ahli keluarga baginda, para sahabat baginda radhiyallahu anhum, serta sekalian mereka yang mengikuti jejak langkah baginda sehingga ke hari kesudahan. Jadi pada malam ini insya-Allah
dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala kita dipertemukan, dan malam ini insya-Allah kita akan buka satu kitab mula pada malam ini. Nama kitab Minhajul Abidin ila Jannati Rabbil Alamin. Kitab yang masyhur yang membicarakan tentang ilmu tasawuf, yakni ilmu yang membahaskan tentang kelakuan hati pada pihak yang datang kepada hati, daripada perkara yang dipuji dan perkara yang dikeji, yakni sifat-sifat yang dipuji, umpamanya sifat mahmudah, umpamanya sifat sabar, sifat tawaduk dan zuhud dan seterusnya. Begitu juga yang mari daripada pihak kelakuan yang dikeji, iaitu sifat yang dipanggil sifatul mazmumah, sifat yang dikeji, iaitu umpamanya sifat takabur, riya, hubbud dunya, kasih kepada dunia, kasih pada harta dan seluruhnya. Itu yang disebut sebagai ilmu tasawuf. Itu pengertian sebagai secara umum lah. Jadi kitab kita ni duk bicara tentang ilmu tasawuf lah. Ada orang kampung panggil, ada setengah kampung tu tidak panggil kitab Minhaj, tidak panggil kitab Minhajul Abidin, dia panggil kitab Aqabah 7. Dia panggil Aqabah 7, kitab cara Aqabah 7. Iaitu Aqabah ini iaitulah perkara yang yang perlu dilalui. Aqabah ni yakni perkara ikut bahasanya iaitu satu dataran tinggi, umpama bukit ataupun gunung, yang mana yang perlu dipanjat untuk sampai pada tujuan. Untuk sampai pada tujuan, itu dipanggil Aqabah. Lalu dalam kitab kita ini akan dibincangkan tentang Aqabah yang 7. Aqabah yang 7. Jadi kitab ini dikarang oleh siapa? Dikarang oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita masuk pada kitab kita ni, sukalah kita kenali dulu sedikit sebanyak siapa Imam Al-Ghazali rahimahullah. Yang mana seorang ulama agung pada zamannya, yang dia ada tara sehingga kan setiap karangannya sampai sekarang adalah merupakan karangan yang bernilai tinggi. Terutamanya kitabnya iaitu kitab Ihya Ulumuddin, yang mana menjadi tajuk sekali yang orang hok baca kitab Ihya Ulumuddin. Di mana orang putih cendekiawan ilmuwan barat yang mengkaji tentang Islam, sampai larat dia kata dalam Islam ini ada 3 keajaiban. Dia kata yang pertama Al-Quran, yang kedua Al-Hadis, hadis Nabi, yang ketiga Ihya Ulumuddin. Pastara tu. Sebab agungnya kitab, maknanya sangat bermanfaat, sangat membawa kepada kesedaran batin bagi orang yang telus hatinya nak cari, nak sampai jalan Allah Ta'ala. Bila dia baca kitab Ihya Ulumuddin, maka di sana ada hikmah yang sangat banyak. Gitulah pengarang tu karangannya ya. Jadi Imam Al-Ghazali ni nama penuh dia iaitulah Abu Hamid bin orang gelar dia Abu Hamid. Nama dia Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Al-Ghazali ni kunyah dia. Kunyah dia Al-Ghazali Al-Tusi. Itu dia.
Dia gelar kunyah yang pertama Abu Hamid sebab anak dia ada seorang nama dia Abdul Hamid. Lalu dia gelar Abu Hamid. Nama dia Muhammad. Ayah dia pula nama Muhammad juga. Ayah kepada ayah dia ataupun toki dia pun nama Muhammad juga. Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Tu dia. Lazim biasa. Jadi biasa orang Arab dulu dia tak nama tu sama. Kalau panggil pergi rumah orang tu nama Muhammad kena molek Muhammad tu, kalau panggil Muhammad 3 tubik. Anak, ayah, toki tubik belaka. Dah pasal nama sama. Tu biasa. Jadi tu nama dia dah. Nama gelaran nisbah dia Al-Ghazali. Al-Ghazali At-Tusi. Ghazali ni nama tepat kelahiran dia, nama tepat kelahiran dia iaitu Ghazalah. Di mana di bawah wilayah Tus. Tus ni kalau tepatnya sekarang ni di Iran. Di Iran. Gelaran dia banyak. Dia digelarkan Hujjatul Islam. Antara gelaran orang gelar kepada Imam Ghazali ni iaitulah Hujjah. Al-Hujjah membawa maksud apa dia? Al-Hujjah ini iaitulah satu gelaran diberi kepada seorang ulama yang menghafaz, yang menjaga sebanyak 500,000 hadis ke atas. Dia panggil Al-Hujjah. Maknanya Imam Ghazali ni dia hafal hadis sebanyak 500 hadis, 500,000 hadis ke atas. Bawah sikit pada Al-Hujjah iaitu Al-Hafiz. Al-Hafiz umpama Al-Hafiz Ibn Hajar, Al-Hafiz Al-Iraqi, Al-Hafiz Az-Zahabi dan sebagainya. Tu tangga 400 hadis atau 300 hadis ke bawah. Tu dia. Bawah sikit Musnid. Musnid 100,000 hadis ke bawah. Jadinya peringkat paling tinggi sekali Al-Hujjah dalam ilmu hadis. Ulama hadis yang digelar Al-Hujjah ni dihafaz 500 hadis ke atas. Tu dia panggil Al-Hujjah. Jadi gelaran bagi Imam Al-Ghazali Hujjatul Islam. Hujjatul Islam. Tu dia satu gelaran dia kepada Imam Al-Ghazali. Lagi disebut lagi antara gelaran bagi Imam Al-Ghazali iaitu Sirajul Mujtahidin. Sirajul Mujtahidin. Yang menerang yang siraj ni iaitu cahaya. Boleh kata cahaya. Sirajul Mujtahidin. Mujtahid iaitu orang yang mampu melakukan ijtihad. Sebab apa digelar Sirajul Mujtahidin? Sebab Imam Al-Ghazali ni dia salah seorang daripada ashabul wujuh dalam mazhab Asy-Syafi'i rahimahullah. Dia panggil ashabul wujuh. Siapa ashabul wujuh dalam mazhab Asy-Syafi'i? Ashabul wujuh ni iaitulah orang yang layak mengeluarkan pandangan. Orang yang layak mengeluarkan pandangan yang mana dia ni tinggi. Keilmuan dia tajam pada fiqh dia. Ilmu fiqh dia. Maka dia panggil ashabul wujuh. Dalam mazhab Syafi'i tak ramai digelar ashabul wujuh. Salah seorang dia Imam Al-Ghazali rahimahullah. Lagi pula umpamanya Imam An-Nawawi kalau tak silap. Imam An-Nawawi rahimahullah juga digelar sebagai ashabul wujuh. Tu dia. Dan beberapa orang lagi saya terlupalah nama dia. Ada pun digelar, ada pun Imam Al-Ghazali salah seorang ashabul wujuh dalam mazhab Asy-Syafi'i rahimahullah. Tu dia.
Dia banyak karang kitab, umpama kitab yang unggul dalam kitab fiqh, kitab usul fiqh dia dah, Al-Mustafa dah, Mustasfa. Dan lagi gelar bagi Imam Ghazali apa dia? Zainul Abidin. Tu gelar pada Imam Ghazali juga dah. Apa dia maksud Zainul Abidin? Perhiasan orang yang beribadat. Nak menggambarkan bahawa Imam Al-Ghazali rahimahullah ini orang yang sangat kuat amal ibadahnya, sangat kuat zikirnya, sangat kuat solatnya dah. Lalu digelar pada dia tu Zainal Abidin dah. Perhiasan, hiasan bagi orang yang beribadah. Nah, itu dia. Lahir dia tahun 450 Hijrah. Di mana? Di Ghazalah. Sebab tu digelar, dinisbahkan Ghazalah itu pada nama dia. Imam Al-Ghazali. Al-Ghazali itu tempat lahir dia Ghazalah. Itu dia. Dia dekat dengan kota Tus. Yang terletak dekat dengan timur laut Iran lah. Di Iran. Keluarga Imam Al-Ghazali rahimahullah adalah keluarga yang kuat beragama lah. Adik dia kuat beragama. Adik dia Ahmad dah. Dia Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Adik dia pun Al-Ghazali juga, tapi Ahmad bin Muhammad Al-Ghazali. Adik dia nama Ahmad dah. Dia Muhammad, dia dekat-dekat dah. Gelar sama Al-Ghazali juga dah. Gelar yang sama. Ayah dia kerja apa? Kerja menenun kain. Ayah bagi Imam Al-Ghazali rahimahullah dah. Ayah dia kerja menenun kain dah. Tapi walaupun dia miskin dah, menenun kain, buat daripada bulu biri-biri, hidup dia ni sederhana lah. Nak kata kaya dak lah dah, cukup-cukup makan, tapi dia ni seorang yang sangat jaga. Ayah Imam Ghazali ni seorang yang sangat jaga makan, sangat jaga sumber yang mari bagi keluarga dia sangat jaga dah. Dan dia juga ambil berat akan pendidikan pada anak-anak dia dah. Maka atas sebab tu dia ni dia hantar anak dia Imam Al-Ghazali ni, Imam Al-Ghazali dihantar kepada seorang sahabat dia yang ulama dah. Duduklah Imam Ghazali dengan adik dia, duduk dengan ulama ni, dia pun belajar dah. Duduk dia selama, kalau tak silap, selama 12 tahun. 12 tahun duduk dengan ulama dah. Tu dia. Jadi itulah sedikit sebanyaklah kita nak cerita tentang Imam Al-Ghazali rahimahullah. Yang mengarang kitab ni yang akan kita baca ni, Minhajul Abidin dah. Adapun supaya kita ni kenal siapa pengarang kitab sikit sebanyak dah. Sikit sebanyak nak kabarnya kitab yang kita baca ni adalah dikarang oleh ulama yang hebat dah. Maka kita bila buka kitab dia ni dah, maka kita ni kena jaga adab juga dah. Kena jaga adab, mudah-mudahan mengalir barakah ulama tadi mengalir kepada kita dah. Jaga adab kita bila kita buka kitab dah. Guru saya ajar, bila mana kita ni buka kitab ulama-ulama, jangan lupa kita hadiahkan Al-Fatihah kepada ulama, khususnya ulama yang mengarang kitab dah, yang bakal kita buka kitab lah mana-mana dah. Kalau kita buka kitab, umpama kitab ni ataupun kitab Syekh Daud sebagai contoh, kita buka Munyatul Musalli sebagai contoh, buka sebelum buka tu sedekahkan atau hadiahkan Al-Fatihah dah kepada pengarang kitab. Mudah-mudahan barakah itu mengalir dan diberikan faham kita atas murak kitab, kehendak pengarang kitab dah. Kadang lah ni orang tak jaga hal tu, dia buka kitab dah,
buka kita ikut dan ikut se dah. Lalu dak jumpa murak kita dah. Dak jumpa murak. Ada satu surah tu dia buka kitab Minhajul Abidin, lama 8 tahun buka. 8 tahun. Kalau ikut 8 tahun khatam dah. Tapi kita duk tanya baru habis muqaddimah. 8 tahun dia buat apa baru habis muqaddimah. Tak ada lain dia buat kucak kok lain tu. Dah dia baca 2-3 kalimah, dia pun cocah dah ke benda dah. Esok pula, minggu depan pula. 8 tahun baru habis muqaddimah. Dah. Jadi bila nak reti kitab ni, maka tu bukan murak pada kitab. Kitab ni kita kena ingat kitab yang digarap oleh ulama-ulama dah. Tujuan apa? Tujuan kita nak beramal dengan kitab tu. Dah. Bukan nak cakap sedap. Dah, bukan nak cakap sedap. Sebab tu kita ni kena jaga adab dia. Kemudian kita kena perhatikan murak pada kitab. Dah. Baik. Jadi kitab kita nama kitab Minhajul Abidin. Apa dia maksud Minhajul Abidin? Minhaj dah. Apa maksud minhaj? Minhaj ini kita boleh ertikan sebagai jalan, perjalanan. Dah, minhaj. Perjalanan. Ataupun kita boleh kata dah sebagai piawaian, peraturan. Ni minhaj. Dah. Ataupun disebut manhaj. Dah. Bila sebut manhaj, aturan ataupun jalanan, ikutan, ni dia panggil manhaj atau minhaj. Nah, bila sebut Minhajul Abidin membawa pengertian perjalanan orang yang beribadah. Nah, maksudnya orang tu kalau dia ini orang yang nak menjalani jalan ibadah, dia kena lalu jalan ni. Yang dia panggil sebagai manhaj ini. Dah. Jadinya kalau kita letak diri kita ni orang yang ibadah, ahli ibadah yang nak sampai akan keadaan nak sampai ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia kena ikut manhaj. Dah, dia kena ada piawaian. Dah. Tu dia. Dah. Jadi Minhajul Abidin maksud dia perjalanan atau peraturan yang patut kena lalu. Bagi siapa? Bagi orang yang beribadah. Dah. Siapa orang yang beribadah? Sekalian hamba Allah. Nah, sebab kerja dia lahir ni sebab apa? Sebab untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah. Dah, untuk mengabdikan diri. Dah mengabdikan diri pasal mana? Mengabdikan diri dengan mengabdikan diri dengan ibadah yang sempurna. Maka kita ni kerja kita ibadat bukan sekadar ibadat, bukan ibadat hak barang hak kita kena buat, melainkan ibadat itu ialah ibadat yang sempurna. Macam mana ibadat yang sempurna? Ibadat yang capai ikhlas pada Allah Subhanahu Wa Taala. Honing saja yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Nah, tidaklah disuruh, diperintah kepada sekalian hamba illa liya'budullah, kecuali dia ni kena liya'budullah ni kena lang di situ tu lang li ta'kid, lang liya'budu ada lang situ kan, liya'budullah lang situ tu li ta'kid, maka jadilah dia ni beribadat. Dah. Jadilah dia ibadat kepada Allah sebagai ibadat kepada mukhlishina lahuddin hunafa. Dah. Dalam keadaan ibadatnya itu dia usaha untuk mengikhlaskan akan ibadatnya, usaha untuk memperelokkan akan ibadatnya. Itu maksud mukhlis. Dah. Orang yang berusaha dalam mengikhlaskan ibadah.
Dengan kata lain, nak capai kesempurnaan ibadat kena usaha supaya ikhlas ibadah itu. Dah? Ikhlas ibadat itu. Dah. Lahuddina hunafa, baginya agama yang suci. Agama ni suci. Makanya tak boleh terima sesuatu yang tak suci. Dah. Agama ni suci, agama ni menerima yang suci. Dah, maka ibadat kita ni tak boleh ibadat yang kotor dengan selain daripada Allah. Maka honing saja. Dah. Kena reti situ. Ada pun nak sampai ke hak tu, kena reti pula jalan nak sampai ke ikhlasan ibadat. Honing lah yang kita nak bincang dalam kitab kita. Pengarang kita rahimahullahu ta'ala, Imam Al-Ghazali, dia menerapkan piawaian atau satu manhaj yang mana wajib kita lalu untuk sampai ke ikhlas pada tahap maqam ikhlas dalam ibadat, kesempurnaan ibadat. Maka dalam kata menyampaikan kesempurnaan ibadat inilah kitab kita ini, Imam Ghazali dia menyusung sebanyak 7 aqabah. Orang panggil aqabah 7. Jangan tukar dengan martabat 7. Dah. Martabat 7 beseng lain pula. Dah. Martabat 7. Ada pohon ni aqabah 7. Yang mana ada 7 aqabah, 7 piawaian. Dah, untuk kita ni boleh kata kita ini seorang yang abidin, orang yang mencapai jalan ibadah, yang duduk orang yang beribadah, kena lalu 7 aqabah ni. Dah. Ibarat umpama barang-barang lah, barang elektrik sebagai contoh. Barang elektrik umpamanya steker ke, ataupun apa benda ni, helmet ke, dah. Dia kan ada cok siring, dah. Kalau kita pergi kedai, kita akan cari cok tu. Kalau pala pelak kita cari hak ada cok siring. Sebab apa? Bila ada cok siring ni makna hak ning boleh harap, dah. Tak ada cok siring, tak ada rasa kurang percaya sikit, dah. Sebab apa ada cok siring tu? Kalau di helmet, kalau di topi keledar kita ada cok siring, dah. Dia bukan senang nak boleh cok siring lah, dah. Helmet tu bila ada cok siring buat apa? Sebab dia lalu dah piawaian, dia ikut piawaian bahang dia. Nak buat tu ikut bahang dia yang tu, kemudian dia test pula beberapa kali. Bukan dia mai cok saja, dia test dulu. Dah, boleh tahan berapa tang apa gini. Dia tahan ikut piawaian dia, kena dengan piawaian dia, ikut aturan ni luluh, bahagian pembuatan luluh, bahagian design luluh, bahagian selamat luluh. Luluh, barulah letak cok siring suting. Pak, letak cok siring boleh atau kedai. Orang beli tanpa was-was, ada cok siring, selamat. Ada kata, dah. Ada kata, dak pecah. Ada kata molek. Nah. Steker ada cok siring, ada kata dak shock lah. Dah. Mana saat ni? Dah. Gitulah ibaratnya seorang hamba Allah. Dia nak sampai pada Allah Taala ni, dia kena lalu piawaian ni. Yang mana Imam Ghazali dia susung ada 7 piawaian, ada 7 aqabah. Nah. Yang bakal kita buka dalam kitab kita insya-Allah. Dah. Tu dia. Ila jannati rabbil alamin. Dah. Jalan kepada syurga rabbil alamin. Tuhan yang mempunyai alam, mempunyai sekalian alam. Dah. Rabbil alamin. Nah. Tuhan mempunyai sekalian alam. Hak tu nama kitab kita. Dah. Kalau kita terjemah molek, maka nama dia iaitulah Minhajul Abidin, jalan orang yang beribadat, ila jannati rabbil alamin, kepada syurga Tuhan yang sekalian alam. Dah, yang mempunyai sekalian alam. Dah. Kalau kita duk tengok apa dia sebut syurga, sebab di sanalah orang yang tinggi makamnya dia boleh satu nikmat yang besar, iaitu apa? Iaitu melihat zat Allah Subhanahu wa taala.
wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Nah, wajah mereka pada hari itu, yakni hari yang dijanjikan, yakni hari akhirat. Mereka pada hari itu wajah mereka itu bercahaya, wajah mereka itu dengan ada seri muka. Ila rabbiha nazirah, kepada Tuhannya nazirah, dia akan melihat. Ini nikmat paling besar bagi orang yang seorang hamba Allah yang ikhlas kerana Allah, dia beribadat ikhlas kerana Allah. Nikmat-nikmat lain barang, nikmat lain barang. Pada bicara tasawuf yang menterjemah dengan bahasa Melayu oleh al-alimul allamah al-arifur rabbani maulana wa qudwatina al-syekh Daud bin Abdullah al-Fatani. Itu dia. Jadi yang terjemah pula, Allahu Akbar, kitab kita buka ni karangan yang mengarang dia ulama yang hebat dah. Adapun yang menterjemahkan pula, masya-Allah tabarakallah, ulama yang hebat juga. Siapa? Iaitu Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani qaddasallahu sirrah. Ulama yang tersohor, ulama alam Melayu hak paling hebat, yang mana dia ini duduk sezaman dengan Tukku Pulamani kalau tak silap. Sezaman. Zaman tu ulama-ulama hebat dah ke. Cumanya hak menonjol dengan tak menonjol saja. Ada pun antara yang menonjol ini dia, Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani qaddasallahu sirrah. Terkenal alam Melayu ni kitab dia, iaitu kitab nipih Munyatul Musalli. Juga kitab Furuq Masail. Kitab dalam masalah fiqh. Tapi karangan Imam Syekh Daud Fatani ini bukan masalah fiqh saja, berbagai cabang. Sampai diriwayatkan ada mana keluarnya ilmu Syekh Daud Al-Fatani ni, siapa lagak dia pernah karang satu kitab formula nak buat emas. Mana kalau jumpa tu beres. Tapi Allah Ta'ala beri kitab tu hilang. Tapi ada dalam manaqib Syekh Daud Al-Fatani, antara kitab yang dia karang tu, ada kitab yang menceritakan cara nak buat emas. Tahu emas nak buat emas. Yang mana zaman dulu apa benda ni, kitab buat emas ni, tujuan buat emas ni untuk apa? Untuk tanggung ulama-ulama dulu pergi belajar di Mesir, belajar di Mekah pada zaman tu. Tapi dengan takdir Allah, kitab tu hilang. Sampai lain ni tak jumpa. Sampai lain ni tak jumpa. Ada hikmah juga moga zaman lain ni kuat sangat dunia kuat sangat dunia. Kalau jumpa gak insya-Allah dak jadi ngaji dah dak pergi Mekah ya kita ke London dak kita Mekah ngaji. Tujuan Syekh Daud buat tu nak buat emas untuk tanggung pergi mengaji Mekah, pergi mengaji Mesir Yaman, India dan sebagainya. Tapi dengan dihilangkan dengan kuasa Allah, dengan takdir Allah hilang. Itu kehebatan. Jadi hak tukang terjemah, hak karang kitab pun hebat, hak tukang terjemah pun Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hebat juga ni kitab kita Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani qaddasallahu sirrahu. Syai'ulillahi lahum al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi gabung dua kitab. Gabung dua ulama ni. Hak kita buka kitab. Betul sebenar saya tak berani nak buka kitab ni. Tak berani nak buka hak karangan Syekh Daud ni, saya tak berani. Saya ingat nak buka hak ulama kita je, Ustaz Kuali je. Dia ada buat, dia ada saring, dia mudahkan bahasa. Ada tebal tu kitab.
kitab Minhajul Abidin, tapi dimudahkan bahasa karena yang disusun oleh Ustaz Kuali bin Kunduk. Saya ingat nak buka tu je, tapi petang tadi Ustaz Apih, pengurusi masjid, telefon. Pengurusi masjid telefon, jadi dah insya-Allah kata jadi dah. Kitab beli dah dia kata. Kitab mana beli? Kitab Syekh Daud dia kata. Hak terjemah Syekh Daud. Kita Allah kata. Saya ingat nak buka hak tu. Senang kita baca je. Kita pepeluh lalu masya-Allah. Nak buka ni start daripada start kereta dia nak buka kitab ni hamba baca Rabbi syrah li siapa-siapa sini baca Rabbi syrah. Sebab apa? Allah dua ulama salah murrak hamba kena pok kepala dalam kubur dia ulama dua orang. Jadi kalau saya buka andai kata tak capai faham, andai kata tak sampai ibrah, tak sampai pengajaran, andai kata maknanya kalau buka hak terjemah Syekh Daud karangan Imam Ghazali, terjemah Syekh Daud ni kalau saya buka tak capai murak dia dan sebagainya, maka saya minta maaf banyak. Yang lemah bukan pengarang kitab, bukan penterjemah kitab. Yang lemah saya ni lah hak bodoh, hak jahil. Tapi berani juga duk buka juga. Jadi guna-guna pun mudah-mudahan kita minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan barakah dua orang ulama ini, Allah Taala kurniakan Allah Taala kurniakan faham bagi kita. Allah Taala kurniakan akan apa benda ni izzah bagi kita ni, jakit dengan kita juga insya-Allah. Jadi saya kira masa 1 minit 2 minit lagi dah 5 minit lagi, 1 minit lagi. Saya kira kita berhenti dulu setakat ni dulu. Mana kita buka sampai ni dulu kita cakap ni dulu jadi ada baiknya saya sebagai saranang lah bagi jemaah pandai tak pandai suku kira, tapi untuk kita ambil barakah kitab, biar setiap seorang saya sarankan biar ada kitab ni biar ada kitab ni seseorang. Soal pandai tak pandai urusan Allah Taala. Pandai tu hak Allah. Tapi kita niat nak ambil barakah, kita belak kitab garapan ulama. Maha kitab ni maha. Maha berapa harga? Harga berapa? Ni saya beli tahun 2006. Harga dia 4 ringgit. Tawa-tawa 3,5. Maha kitab ni. Maha. Bukan maksud maha harga, maha hak dalam. Dah boleh nak banding 4,5, 3,5. Hak ni berapa le ni tak tahu, mungkin naik sikit pasal minyak naik jadi naik sikit tapi rasanya mahal rokok jong rasa mahal rokok jong lagi rasa harga ni jadi harap kita boleh beli anda kata rasa payah Allah semabur tengok kitab lama Jawi lama ni semabur berwang mingbung ni payah kalau hak lama sikit lagi berming bumi bung terus para macam main bung-bung ni 7 lapis bumi jadi 3 lepas bung dibaca dah salah baca maka saya sarankan pula kitab ni ada yang ada yang dimudah bahasakan, yang dialih tulisan, bukan dialih bahasa, dialih tulisan daripada hak Jawi kepada Rumi tapi bahang dia sama, olahan dia sama, dia tak ubah akan perkataan, dia tak ubah ni. Maka dia jadi Rumi, jadi tebal sikit zaman ni kan dia jadi tebal sikit. Kalau kata hak tak pandai Jawi lah, cari hak Rumi hak gini harga dia kalau sining dia tulis RM32 murah je mahal ni 3,5 ni murah murah insya-Allah kalau boleh kita ada kitab juga biar dah habis pun sampai masa yang dia kata dak dang hamba mati dulu mati dulu dak dang
padang hot depan tu je dang dah. Tak apalah ada kitab dengan kita, mudah-mudahan ada ustaz lain boleh mari, guru lain boleh mengajar pula. Nah, biar ada kitab dengan kita. Nah, lagu tu. Nah, untuk kita niatnya boleh melihat kitab, menatap kitab, bersambung barakahnya dengan pengarang kitab, penterjemah kitab. Dua orang ulama hebat hak mengarang kitab ni. Nah, insya-Allah. Jadi saya kira cukup sekadar tu pada malam ini. Mudah-mudahan yang sedikit itu beroleh manfaatnya, insya-Allah. Insya-Allah kita akan sambung pada kali akan datang. Mudah-mudahan Allah Taala mengizinkan, insya-Allah. Aku qali hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ونعوذ بك من قلب لا يخشع ونعوذ بك من نفس لا تشبع ونعوذ بك من دعاء لا يسمع ولا يستجاب له سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.